A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita menyambung kembali pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Bab yang pertama pada menyatakan syarhut ta'am, artinya sangat loba atas makanan. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal kejahatan, asal segala kejahatan. Ini penyebab kejahatan yang paling awal sekali. Penyebab kejahatan yang paling awal iaitu syarhut ta'am, sangat suka makan, sangat loba ataupun sangat suka kepada makanan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka orang yang berlebih-lebihan. Jadi bukan tak boleh nak makan, silakan makan. Bukan tak boleh nak minum, silakan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan loba, sangat tamak, sangat suka atas makanan. Kerana salah satu daripada punca kerasnya hati, salah satu daripada punca kerasnya hati iaitu suka kepada makan. Salah satun tu rasu kasawatal qalbi. Nabi kata 3 perkara yang mewariskan, yang menyebabkan hati tu keras. Yang pertama, hubbun naum, suka tidur. Yang kedua, hubbur raha, suka rehat. Dan yang ketiga, hubbul akli, suka makan. Jadi salah satu daripada punca hati tu keras, maka dia suka sangat kepada makan. Dia loba atas makanan, dia tamak atas makanan, pantang nampak makan. Habis dia pepah semua dia, tinggal apa? Paku, batu dan sebagainya. Yang lain paku pun makan juga sekarang, cucuk paku. Jadi ini kalau kita nak bersih hati, supaya hati tu lembut, hati tu bersih, dalam nak sampai kita, perjalanan kita ke hadratillah subhanahu wa ta'ala, ini riadah dia tuan-tuan. Ini riadah dia, latihan dia. Kalau tak, maka sampai bila kita tidak akan sampai ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kata ulama, penyebab kejahatan paling awal sifat sangat suka makan. Dan bila sangat suka makan, dia merupakan sebahagian daripada puncanya terjadi segala kejahatan. Punca terjadi segala kejahatan adalah daripada bermula sifat sukanya makan. Sebab apa? Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Perut ni tempat ataupun punca, tempat ataupun punca daripada timbul ataupun hasil daripada segala keinginan. Keinginan iaitu syahwat. Keinginan kat sini maknanya, muradnya adalah syahwat. Punca syahwat ni tak dikawal, tak dibendung, tak ditundukkan, maka bergolak-golak syahwat ni adalah daripada mana? Perut tu apabila penuh dengan makan. Perut tu apabila penuh dengan makanan,
maka punca kepada segala keinginan, yakni syahwat. Kerana daripadanya terjadi keinginan faraj, kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima, maka termasuklah hasilnya segala, bukan hanya keinginan yakni syahwat, termasuk keinginan kepada faraj yakni kemaluan. Masuk kat situ adalah untuk melakukan zina, na'udzubillah. Kalau perkara yang halal, maka itu tak jadi masalah. Kalau timbul puncanya syahwat tu menyebabkan keinginan, dia menggunakan kemaluan itu untuk melakukan zina, na'udzubillah. Sebab tu perlu dibendung, perlu dikawal. Maka riyadahnya iaitu lawan bagi suka kepada makan, ya, maka kurangkan makan, iaitu jangan sentiasa kenyang. Nabi sebut, man akala fauqa syab'i faqad akala al-haram. Siapa hak makan terlalu kenyang, fauqa syab', kenyang atas kenyang, maka sebenarnya dia makan yang haram. Walaupun tu halal. Tak, KFC tu halal, 4 kotak dia makan, habis. Tak, McD tu halal, contohnya lah, 5 kotak dia sebat je, dia seorang je. Ayam panggang seekor tu tuan-tuan, dia seorang je ngadap, habis. Man akala fauqa syabi', siapa yang makan terlalu kenyang sangat, faqad akala al-haram, maka sesungguhnya, kata Nabi SAW, hak dia makan tu haram. Sebab itu asal bagi tiap-tiap penyakit itu sebenarnya punca daripada apa? Perut terlalu kenyang. Asal penyakit, punca kepada mana-mana penyakit pun asal daripada mana? Terlalu kenyangnya perut, terlalu kenyang perut. Sebab tu Nabi SAW diajarkan kepada umat dia. Nabi ajar kepada sahabat, ajar kepada umat dia. Apa kata Nabi? Nahnu qaumun la na'kul hatta najua. Kami ni satu kaum, iaitu Nabi, para sahabat, la na'kul hatta najua, kami tak akan makan kecuali bila lapar je. Bila lapar baru makan. Kita tak ada nak lapar makan, bila lapar lagi nak makan. Kadang-kadang tak sempat nak lapar pun tetap makan. Tapi Nabi kata, nahnu qaumun la na'kul hatta najua, kami ni satu kaum, Nabi, para sahabat dan sebagainya, kami tak makan kecuali bila lapar. Wa iza akalna la tashba', bila kami makan tidak sampai kenyang. Nampak bagaimana hak Nabi ajar, makan pun sampai begitu sekali, supaya kita dapat kawal, bukan hanya dari segi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebabkan obesiti ke dan sebagainya, ataupun menyebabkan punca asal penyakit dan sebagainya, tetapi juga bahawasanya kita dapat menundukkan nafsu, yang mana nafsu ni sentiasa mendorong kepada kejahatan. Nafsu sentiasa mendorong kepada perkara yang tak baik dan sebagainya. Maka tundukkan nafsu. Jadi kita jagakan perut, jangan terlalu kenyang. Nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Nescaya jadi daripadanya mana? Daripadanya, iaitu terlalu kenyangnya makanan tersebut ke dalam perut, dan menyebabkan timbulnya hawa nafsu, keinginan, yakni syahwat. Maka terjadinya apa? Loba, suka kepada harta. Dia nampak, dia satu-satu dia naik tu, dia pergi. Bila tak jaga tuan-tuan, sangat gemar, sangat suka kepada makan, maka itulah punca segala kejahatan. Daripada perut tu terhasilnya keinginan syahwat, sehingga kan na'udzubillah boleh jatuh kepada zina.
Bahkan dia pergi lagi tuan-tuan, dengan sebab perut tadi dah dipenuhi dengan makanan sehingga kenyang, maka sehinggakan pergi kepada tamak kepada harta. Tamak kepada harta. Satu-satu tuan-tuan. Dia akan pergi kepada satu demi satu, satu demi satu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu hati-hati dalam kita menjalani kehidupan ini. Kena jaga supaya dalam kita perjalanan kita ke hadratillah subhanahu wa ta'ala, dalam penyucian jiwa kita ni, kalau nak sampai ke hadratillah subhanahu wa ta'ala, ini awal dulu yang perlu kita jaga. Kerana apa? Kerana inilah penyebab kejahatan yang paling awal sekali. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu. Keinginan mana? Iaitu syahwat dan harta, melainkan dengan harta. Tak dapat nak ditunaikan dua keinginan. Keinginan jima, keinginan kepada makanan, maka tak lain dan tak bukan adalah keinginan itu melainkan dengan ada harta. Dengan ada harta. Sebab tu apabila nafsu makan dan nafsu jima semakin kuat, dia akan membawa kepada keinginan untuk mendapat harta. Dia akan pergi kepada peringkat suka dan tamak kepada nak dapatkan harta. Kumpul harta banyak-banyak. Kumpul suka kepada kumpulkan harta. Orang yang suka kumpulkan harta banyak ni tuan-tuan, itu merupakan tanda-tanda peristiwa akhir zaman, dekatnya dengan hari kiamat. Bila ramai orang duk suka kumpul harta, menimbun-nimbun dan bermegah-megah dengan harta, bahkan ditunjuk tuan-tuan, dalam FB, dalam Instagram dan sebagainya, tunjuk lagi tu harta yang banyak. Itulah nak kata bahawa dekatnya dengan kiamat, dengan peristiwa akhir zaman yang sekarang ini dah banyak dah berlaku. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan. Jadi bila keinginan tamak kepada nak dapatkan harta, kerana kedua-dua keinginan tadi, mana keinginan mana? Keinginan nak dapatkan harta, keinginan kepada nafsu makan, keinginan kepada nafsu jima', yang ini persetubuhan, tidak akan mungkin dapat ditunaikan melainkan jika ada harta. Tak ada harta mana nak makan tuan-tuan. Tak ada harta mana nak makan. Dan keinginannya lain, melainkan keperluannya adalah kepada Allahumma salli alaihi wasallam, kepada apa? Kepada kemegahan. Daripada hartanya tadi, maka timbullah kepada kemegahan. Dia nak gah. Dia nak gah. Kemegahan maksud kat sini apa dia? Murad dia iaitu nak kepada kemuliaan, kesanjungan. Contohnya apa? Nak kepada pangkat, jawatan, kedudukan dan sebagainya. Itu maksud kemegahan. Sebab bila mana keinginan kepada harta ni, dia pergi pula kepada keinginan kepada harta, dia akan membawa kepada keinginan kepada kemegahannya tadi. Dia nak, yalah, perkara-perkara nak orang sanjung. Kalau orang tak sanjung marah. Sebab bila dapat harta dah tuan-tuan, mesti nak orang sanjung. Mesti nak orang sanjung. Orang nak muliakan. Pergi haji, balik haji orang tak panggil haji, meradang. Penat aku pergi haji, bayar 10,000, kau tak panggil aku haji. Dia nak kemegahan. Dia nak kemegahan. Dia nak sanjung. Apatah lagi dengan pangkat, dengan jawatan, dengan kedudukan. Ini bahaya tuan-tuan. Kadang sedar tak sedar punca tu. Sebab itu punca tu kalau kita tak jaga, itu yang semuanya bertepek kat hati kita. Dengan dunia, pangkat, harta, jawatan, bertepek dalam hati, dah terhijab dengan Allah. Hati kerah, hati gelap. Maka tergaba-gaba tuan-tuan, kita nak jalan ke hadratillah subhanahu wa ta'ala tu takkan sampai, takkan usul.
melainkan dengan nur makrifat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita semua orang akan mati, tuan-tuan. Semua akan bertemu dengan Allah. Semua akan bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala kata, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Macam mana sekalipun hal keadaan kita, nanti satu hari semua kita akan bertemu dengan Allah. Bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala nak hati kita bersih, hati kita suci. Tidak ada selain daripada Allah. Jadi nak dapat sampai kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih, akidah yang kalbun salim, akidah yang sejahtera, maka sebab itu ini perjalanan dia, tuan-tuan. Nak kena bersihkan dulu. Kalau tak, maka dia akan terhijab. Tak ada nur makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nak dapat nur makrifat ni, sebenar-benar kenal Allah Ta'ala, dalam perjalanan kita nak sampai kepada Allah Ta'ala, maka sebab itu banyakkan kita melakukan ibadah kepada Allah, banyakkan zikrullah. Kerana ibadah-ibadah ini, zikrullah itu, dia akan mendapatkan nur, cahaya dalam pembersihan hati kita. Selagi mana kita tak zikir, tak ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, semakin itulah hati, tuan-tuan, dia lama-lama dia boleh kelam, dia boleh pudar. Seperti mana cermin yang kalau kita tiap-tiap hari tidak bersihkan, lama-lama cermin tu pudar, diseliputi dengan debu, kotor dan sebagainya, sehingga muka kita pun tak nampak. Gitulah kalau hati dah penuh dengan debu, maksiat, dosa, maka kita dengan Allah Ta'ala pun dah tak nampak, dah takkan sampai dah, tuan-tuan. Sebab tu nak sampai kepada Allah Ta'ala, nak hati bersih, memang kena perbanyakkan zikrullah, banyakkan duk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barulah Allah Ta'ala campakkan nur makrifat, nur. Sebab setiap orang semua ni ada nur. Daripada amal ibadah hak dia buat tu, semua Allah Ta'ala bagi nur, tuan-tuan. Ada nur dia. Zikir ada nur, sedekah ada nur, menuntut ilmu ada nur, solat ada nur, baca Quran ada nur, semua ada nur. Cuma tinggal lagi nur yang ada pada hati masing-masing tu berbeza antara satu sama lain. Tak sama. Ada orang 10 watt je, dia punya nur je, cahaya je, 10 watt je, malap je. Tak, malap je. Kalau turun tengok nak pakai slipper pun tak nampak slipper siapa, pakai sarung je. Sampai rumah, slipper siapa aku pakai ni? Rupanya slipper orang. Lampunya malap je. Gitulah, tuan-tuan. Ada orang dia punya nur dalam hati dia, tak, macam spotlight 250 watt. Pom buka, jauh peniti pun nampak. Jarum peniti pun nampak. Sebab apa? Terang. Terang. Sebab tu nur masing-masing dalam hati masing-masing. Sebab tu beza antara satu sama lain. Tapi boleh diusahakan, ada riyadahnya. Maka ini salah satu jalannya, iaitu dalam pembersihan hati, supaya hati itu bersih, hati itu lembut. Maka usahakan, tekan nafsu, tundukkan nafsu. Jangan ingin suka kepada makan, maka dia akan pergi kepada keinginan syahwat. Kemudian dia akan pergi kepada keinginan kepada untuk dapat kumpulan harta. Kemudian dia akan pergi kepada suka kepada kemegahan, sanjungan, kemuliaan, dengan pangkat, jawatan, kedudukan dan sebagainya. Ini satu demi satu, tuan-tuan, kalau tak dikawal, dia akan merebak sehingga hati ni kita tak sampai bersih, kita sampai ke hadatillah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana sukar mengusahakan ia akan harta itu, melainkan dengan kemegahan. Kerana sukar, yakni susah untuk mendapatkan harta, melainkan dengan kemegahannya tadi. Susah payah, tuan-tuan, nak dapatkan harta tadi, melainkan dengan kemegahan lah. Nak kepada sanjungan, ialah dah susah payah lah, tuan-tuan. Tadi kan dia rasa susah payah, nak pergi haji susah, bayar mahal-mahal, kau balik kau tak panggil aku haji. Meradang lah, tuan-tuan. Mengadang. Sebab apa? Dia nak pada kesanjungan. Dia nak pada kemegahan. Artinya dah ada dah bunga-bunga, tuan-tuan. Bunga-bunga
sifat mazmumah dah bertepek dah dalam hati. Kalau kita berkeinginan nak kepada kesanjungan, kemuliaan, kalau orang tak sanjung kita, kita mengadang, hati-hati. Itu dah mula dah tuan-tuan, bunga-bunga dah bertapak sifat mazmumah. Nauzubillah. Itu banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Didelitkan, buangkan. Buangkan tuan-tuan. Dah, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila menuntut ia akan harta. Kemudian bila dah diusahakan untuk mencari, untuk mendapatkan harta dan kemegahan, bahkan dia usaha untuk mendapatkan kemegahan, sanjungan, dan mendapat ia akan keduanya harta dan kemegahan. Bila dia usaha tuan-tuan nak dapatkan harta, dia dapat. Dia usaha untuk dapatkan kemegahan, sanjungan, dia dapat. Nescaya berhimpun padanya, pada orang yang keinginan nak harta yang banyak dan kemegahan, oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Nauzubillah. Sedar tak sedar tuan-tuan, dia suka kepada harta yang banyak, dia suka kepada sanjungan, kemegahan, akhirnya dia kumpulkan, dia himpunkan segala kebinasaan. Bukan datangkan kebaikan pada dia, bukan datangkan perkara manfaat pada dia, tak. Rupanya dia sedang kumpulkan kebinasaan, kehancuran bagi diri dia. Ini yang kita tak perasan. Ini yang sangat-sangat kita tak perasan. Jadi sebab itu betapa penting hari ini bab ini, kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, kalau menyebabkan kita sangat loba, sangat suka kepada makanan, punca penyebab pelbagai kejahatan yang pertama sekali tuan-tuan, dia akan menghasilkan pelbagai kejahatan yang tanpa kita sedari. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka dia sebenarnya sedang mengumpulkan banyak kebinasaan. Seperti apa contoh, kata Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, kebinasaan tu macam mana? Seperti riak. Riak ni apa? Menunjuk-nunjuk. Riak maknanya menunjuk-nunjuk. Bila dia susah payah nak dapatkan harta, bila dia susah payah nak dapatkan kemegahan, sanjungan, kemudian dia dapat tuan-tuan dua-dua perkara tersebut, maka artinya dia mengumpulkan kebinasaan. Apa maksud kebinasaan? Iaitu mengumpulkan sifat-sifat mazmumah. Dia mengumpulkan beberapa sifat-sifat yang tercela, yang sampai dia tak perasan tuan-tuan, sifat tu ada dah mula bertapak dalam hati dia. Contohnya sifat mazmumah yang tercela, iaitu riak, menunjuk-nunjuk. Dia buat amal ibadah nak tunjuk orang, dia baca Quran nak tunjuk orang supaya orang panggil dia qari-qariah. Dia bersedekah nak tunjuk orang supaya orang panggil dia pemurah. Dia amal ibadah nak tunjuk orang supaya orang panggil dia abid, yang kuat amal ibadah. Dia menuntut ilmu, dia nak tunjuk orang supaya orang panggil dia alim, ustaz, ustazah, da'i, da'iyah dan sebagainya. Ini yang kita tak perasan. Satu demi satu tuan-tuan, dia timbul sifat tercela, riak dan takabur, dan seterusnya timbul lagi sifat tercela, takabur. Takabur apa dia? Sombong. Sombong dia tuan-tuan. Ini sifat takabur, sifat sombong inilah tuan-tuan yang menjahanamkan iblis dan tubuh, yang membinasakan dia sehinggakan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sombong dia. Sombong dengan apa? Dengan kejadian dia. Dia kata dengan Tuhan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kamu jadikan aku daripada api, sedangkan Adam itu daripada tanah. Oh, sombong dia. Itu bahaya. Nampak tuan-tuan, satu demi satu dia akan pergi nanti kepada hasilnya, zahirnya, wujudnya, sifat tercela di dalam hati. Sifat tercela di dalam hati. Sombong, takabur. Sebab tu kata ulama tuan-tuan,
Cukup satu saja ni sifat tercela yang ni saja. Apa dia? Takabur. Itu pun dah cukup dah membinasakan seseorang itu. Tak perlu ada riak ke lain ke dan sebagainya. Cukup satu je. Kerana sifat takabur itulah yang membinasakan, yang menjahannamkan iblis la'natullah. Sebab tu hati-hati dengan perkara-perkara macam ni. Sebab tu bila kita belajar tasawuf, supaya kita dapat perasan, kita dapat perasan bahawa ada sikit dah mula-mula. Bila kita perasan, baru kita ambil tindakan macam mana nak menghindari dan bersihkan. Sebab selagi mana kita tak bersihkan, tuan-tuan, maka tak akan masuk ataupun tak akan tanam tempat dalam hati, iaitu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Dia kena bersihkan dulu. Sebab tu dalam riadah kita nak bersihkan hati, yang pertama sekali nak betul bersihkan hati ni, dia kena kosongkan dulu. Disebut sebagai takhalli. Takhalli, bersihkan dulu. Bila hak dah bersih, barulah tahalli, iaitu kita hiaskan dengan sifat mahmudah. Tapi kalau orang tak belajar tasawuf, dia tak perasan dan dia tak nampak. Riak mai datang, takabur mai datang, dengki datang, hasad, dia tak nampak, tuan-tuan. Padahal dia berbangga dengan apa yang dia ada. Dia ditipu oleh syaitan, kerana menuruti hawa nafsu dia. Lepas tu kalau kita belajar tasawuf, kita dah perasan dah, cepat-cepat kita istighfar, bersihkan. Kalau tak, tuan-tuan, dah bertepek, oh susah, tuan-tuan, tebal. Itu yang tebal. Itu yang kerah kepala, kerah hati. Dengar nasihat mantul, dengar kuliah mantul, tuan-tuan. Tak boleh nak terima, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Dia buat tak ada apa pun, tak ada terasa pun. Orang kata apa? Tak ada terasa. Sebab tu kalau kita orang pelik ke, orang bagi nasihat ke, dia bagi ingat, kita terasa, alhamdulillah lah tu. Maka ada ruang lagi kat situ, hati boleh masuk, boleh berubah. Tapi kalau mantul, tuan-tuan, tak terasa, buat saja je, masalah lah tu. Sebab tu hati-hati dengan perkara ni. Maka datangnya sifat tercela dan dengki. Bahkan sifat tercela yang boleh melekat lagi dalam hati. Maka apa dia? Dengki ni hasad lah. Dengki maknanya hasad. Sama senti je, lebih kurang. Dengki. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini penyakit SMS. Bahaya ni. Kalau dia rasa dah rasa gelisah, tengok, dia tak boleh tengok orang kereta baru, rumah baru. Hak lebih sikit pada dia dah rasa lain hati, cepat-cepat, tuan-tuan, istighfar. Dia susah melihat orang senang, dan dia senang melihat orang susah. Ni dah berat dah. Berat. Tengok, tak suka tengok orang ada pangkat, ada jawatan, duit besar. Mula nak kira duit orang. Mula nak campur urusan orang. Jangan, tuan-tuan. Kalau kita duk sibuk perkara yang tak ada faedah untuk kita, campur urusan orang, tuan-tuan, itu dah ada hasad. Dah ada hasad. Sebab tu kalau urusan yang tak ada kena-mengena dengan kita, jangan masuk campur. Dan Nabi sendiri bagi tahu kesempurnaan Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan perkara yang tak ada faedah untuk dia. Tak ada boleh yang meningkatkan iman, tak ada yang boleh membersihkan hati dia. Jangan sibuk, tuan-tuan. Sibuk halu urusan kita. Jangan sibuk halu rumah orang, harta orang, jawatan orang, pangkat orang. Jangan. Itu yang jadi masalah. Sedangkan diri kita sendiri pun, tuan-tuan, tak selesai. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu dengki ni bahaya, hasad ni bahaya. Dia memakan pahala amal ibadah kita seperti mana api dia makan kayu api. Cepat, tuan-tuan, cepat. Nak buat amal ibadah bukan senang, susah. Tapi nak hapuskan senang je. Dengkilah hasad pada orang, habis lenyap itu. Pahala ibadah yang kita kumpulkan, baik pahala sembahyang ke, pahala Quran ke, pahala sedekah, haji, umrah, habis lenyap begitu saja dengan cepat bila mana ada sifat tercela, dengki.
dan berseteru. Dan berseteru. Berseteru ni apa? Bergaduh. Bermusuh, bergaduh. Itu masuk berseteru. Bila masuk campur urusan orang yang bukan urusan kita, itu boleh jadi gaduh. Boleh jadi gaduh. Bila ada hasad dengki, itu yang boleh jadi gaduh. Bermusuh antara satu sama lain. Itu kerja syaitan tuan-tuan, kerja iblis, kerja nafsu. Itu sifat tercela tu. Asyik cari gaduh je. Sebab tu kita hidup ni usahakan tuan-tuan jangan buat hal dengan orang. Nak gaduh-gaduh lah dengan tiang ke, kipas ke, lampu ke. Kalau gaduh dengan orang ni tuan-tuan, panjang cerita. Panjang cerita. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Kalau hak taubat, kalau buat urusan dengan orang, dia tambah lagi satu rukun syarat dia. Kena jumpa minta maaf. Bukan nak kata kalau buat dosa dengan Allah Ta'ala tu simple, senang je. Dah. Bila-bila masa boleh buat dosa maksiat. Tapi nak kata beratnya kalau buat hal dengan orang. Sebab tu jangan buat hal dengan orang. Jangan masuk campur urusan orang lah, senang cakap. Buat urusan kita saja tuan-tuan. Kalau nak gaduh, nak gaduh lah dengan yang bukan orang dah. Gaduh lah dengan pokok ke, dengan bunga ke. Tak ada hal. Tapi berat tuan-tuan kalau buat hal dengan orang, bergaduh, berkelahi, bermusuh antara satu sama lain. Masalah besar. Masalah besar. Dan bila kita suka bergaduh, bermusuh, dengki dan sebagainya tuan-tuan, itu punca sempit rezeki. Rezeki sempit. Rezeki tak lancar. Ada sangkut je tuan-tuan. Orang lancar je rezeki, murah rezeki, dia susah, dia sempit. Rezeki dia tak lancar. Kena buat refleksi, kena muhasabah balik. Ada tak aku dengki orang? Adakah aku buat hal orang? Ada tak aku hasad orang? Ada tak aku takabur dan sebagainya? Itu punca rezeki kita disekat. Hak sekat okey lagi tuan-tuan, masih ada lagi, tapi cuma lambat je. Kalau habis terus, mati ya tuan-tuan. Saja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal sampai, tak cepat saat, tak lambat saat, matilah. Bila mati maknanya rezekinya dah habis. Sebab tu kadang-kadang kita tak perasan rezeki kita tak lancar, tak murah, kerana adanya dalam hati kita sifat yang tercela. Dan lain daripadanya, lain daripada sifat-sifat tercela yang lain. Dia akan boleh main datang tuan-tuan tanpa kita sedari. Dan tempat keluar semuanya itu perut. Artinya apa? Punca semua sifat tercela itu puncanya daripada perut. Puncanya daripada perut. Sebab tu kalau orang dah dapat zuk tuan-tuan, zuk ni dah dapat dia punya manis puasa ni, nikmat tuan-tuan. Sebab nak dapat puasa ni bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Masuk puasa kat sini, puasa sunat. Puasa wajib tu insya-Allah bulan Ramadan. Sebab ada suasana, semua ramai puasa, maka mudah kita puasa. Tapi puasa sunat ni, kalau kita tak dapat zuk dia tu, tak dapat rasa manisnya, sangat-sangat susah. Tapi kalau dah dapat, Masya Allah, kita dapat nikmat dia. Banyak zahir-zahir, lahir-lahir kebaikan-kebaikan yang dapat daripada bila puasa. Sebab bila puasa, perut kosong. Perut kosong, nafsu dia lemah. Dapat ditundukkan nafsu. Maka banyak dapat zahirkan amal-amal ibadah. Semayang fardu 5 waktu, kita buat yang terbaik di masjid, di surau berjamaah. Kemudian dapat perbanyakkan solat-solat sunat. Duha buat, isyraq buat, tahajud buat, witir buat. Tak. Ya, walaupun benda tu sunat. Semayang sunat kan hukumnya sunat. Kalau tak buat, berdosa tak? Mana ada dosa tuan-tuan? Tak dosa. Tapi bila tak dapat buat, dia dalam keadaan berdosa. Faham tuan-tuan? Semayang sunat tu semua, kalau tinggal mana berdosa? Sebab hukumnya sunat. Tapi kenapa kita tak dapat buat? Duha tak dapat buat, witir tak dapat buat, tahajud tak dapat buat, walaupun 2 rakaat. Sebab kita berdosa. Sebab dosa itu pemberat, pembeban dalam nak kita melaksanakan amal ibadah ketaatan kepada Allah.
Jadi sebab itu kata ulama, dan tempat keluar semuanya itu perut. Artinya punca semua timbul sifat mazmumah, sifat tercela itu adalah dari perut. Maka dari perut. Sebab itu kalau hak kawal, rajin puasa, insya-Allah tuan-tuan, dia dapat kawal. Sebab tu jangan puasa hak niat nak diet je. Bukan diet. Diet tu tak payahlah. Puasa je tuan-tuan, nanti diet mai lah datang. Ni kenapa tak makan ni? Diet. Diet habislah amal ibadah kita. Puasa lah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Puasa Isnin Khamis, puasa je. Nanti hak tak makan, nanti diet lah. Diet. Ini hak pertama sekali, diet dulu. Sebab tu puasa. Puasa, insya-Allah semua akan dapat tuan-tuan. Akan dapat kebaikan-kebaikan daripada puasa. Sebab tu Nabi bagi wasiat kepada sahabat apa? Paling tidak pun sebulan 3 hari puasa ni jangan tinggal. Iaitu puasa Yaumul Baida, iaitu puasa sunat hari putih. 13, 14, 15 bulan Hijriah. Paling tidak pun tuan-tuan, Senin Khamis mungkin tak dapat, paling tidak pun usahakan untuk puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15 bulan Hijrah. Itu impaknya besar. Impaknya besar. Sehingga kan kata ulama, dalam kita nak membersihkan hati, nak menghilangkan, mengkosongkan sifat tercela, riak, takabur, dengki, hasad dan sebagainya, salah satu amalannya tuan-tuan, riadahnya puasa sunat hari putih. InsyaAllah dia akan hilang. Dia akan hilang sikit-sikit. Dengkinya tak ada, takaburnya tak ada, sombongnya tak ada, hasadnya tak ada, riaknya tak ada. Itu amalan puasa 3 hari setiap bulan, impaknya besar. Impaknya besar. Tapi kena jagalah makan. Tapi kalau puasa tuan-tuan, pada pagi sampai petang, tapi bila buka tu dia melantak ke darah, tak jadi apa dah tuan-tuan. Tak jadi apa. Tuan-tuan, melantak ke apa? Melantak ke darah. Orang tu kata melantak ke darah. Ada satu restoran tu terkejut saya. Apa restoran melantak? Ya Allah, memang melantak betul lah. Makanlah sepuas-puas. Hati-hati tu. Itu punca daripada perut. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan orang yang selalu lapar. Nabi puji tuan-tuan, Nabi suka orang yang selalu lapar. Puasalah. Sebab itu Nabi suka, Nabi memuji. Nabi membesarkan artinya Nabi memuliakan, memuji orang yang selalu berlapar. Maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin ahabba ila Allahi minal ju'i wal atash. Artinya tiada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Nabi kata tidak ada amalan yang lebih disukai di sisi Allah daripada lapar dan dahaga. Tak ada lagi lah tuan-tuan melainkan ni. Apa dia? Lapar dan dahaga yang paling amalan yang disukai oleh Allah. Kalau kita kasih dengan Allah, kasih dengan Nabi, kita akan kasih apa yang Nabi kasihi. Kita akan kasih dengan apa yang Allah Ta'ala kasihi. Tak? Kalau kita kasih kepada seseorang, kita suka apa yang sangka kasih kita suka. Walaupun memang tak suka. Awak suka minum apa? Saya suka minum kopi. Oh, saya pun sama. Padahal anti kopi. Tak. Dia suka. Allah Ta'ala suka tuan-tuan kita ni dalam keadaan lapar dan dahaga. Maka kita kena suka juga melakukan dan mengamalkannya.
Ma min amalin, kata Nabi, tak ada amalan yang lebih disukai ahabba ila Allah, disukai oleh Allah, minal ju'. Ju' ni lapar, wal atash, dan dahaga. Sebab tu Nabi SAW memuji, tuan-tuan, ya, orang yang dalam keadaan berlapar. Orang yang dalam keadaan berlapar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan bersabda ia Nabi SAW, sayyidul a'mali ju', penghulu segala pekerjaan itu lapar. Dan lagi kata Nabi SAW, sayyidul a'mal al-ju', penghulu segala amalan itu adalah lapar. Ketua, tuan-tuan, ketua segala amalan, punca penghulu segala amalan itu adalah lapar. Lapar. Jadi untuk dapat kekuatan kita dalam beramal, baik yang fardu maupun yang sunat, maka ada kekuatannya bila kita berlapar. Tuan-tuan tengok, kita puasa bulan Ramadan, tiba-tiba je rajin pergi masjid, tiba-tiba je rajin baca Quran, tiba-tiba hak rajin pula banyak istighfar, banyak selawat, banyak zikir, rajin pula bersedekah, tiba-tiba hak lain pula, tuan-tuan. Sebab apa? Perut kosong, lapar. Nafsu tu dapat ditundukkan. Nafsu tu dapat ditundukkan. Maka tak lain amalan, tuan-tuan, nak menundukkan nafsu adalah apa? Dengan berlapar. Selagi mana kita tak berlapar, maka selagi itu sebenarnya kita tak dapat tunduk dan kawal nafsu yang ada pada diri masing-masing. Maka sentiasalah dia dalam keadaan menurut hawa nafsu, sentiasa menuruti hawa nafsu. Na'udzubillah. Bila satu orang dia sentiasa dalam hal keadaan menuruti hawa nafsu, bahaya, tuan-tuan, bahaya. Maka akan binasa seseorang itu dalam kehidupan atas dunia maupun akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi SAW lagi, al-fikru nisful ibadah wa qillatu ta'am hiyal ibadah. Artinya berfikir itu setengah ibadah. Nabi kata apa? Al-fikru nisful ibadah. Fikir itu setengah ibadah. Tapi fikir apa? Fikir akhirat, bukan fikir dunia. Bukan fikir dunia. Macam mana aku nak tambahkan sawit tu supaya banyak. Sekarang harga dah mahal. Dia fikir dunia pula. Yang kata setengah ibadah, hak fikir ni fikir akhirat. Fikir akhirat. Satu hari Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, apa pasal kau termenung? Mau fikir apa tu? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, aku duk fikir macam mana tubuh badan aku ni dapat tutup semua pintu neraka supaya orang tak masuk neraka. Itu fikir dahsyat, tuan-tuan. Itu namanya kebat. Kebat. Fikir aras tinggi, luar kotak. Dahsyat, tuan-tuan. Nampak sahabat tarbiyah daripada Nabi SAW. Dia tak fikir dunia, fikir akhirat. Macam mana nak selamatkan umat, macam mana nak selamatkan orang supaya tak masuk api neraka, semua nak masuk syurga. Kita tak fikir seorang kita nak masuk syurga, orang lain lantaklah, dia kata. Sayyidina Abu Bakar tu dia duk fikir tu. Nabi kata apa? Abu Bakar, saat kamu fikir tersebut, fikir agama, fikir akhirat, maka lebih baik daripada 60-70 tahun ibadat sunat. Besar tu ibadat lah. Sebab tu, tuan-tuan, hari ni ada tak kita fikir agama, fikir orang lain, macam mana hal keadaan orang dapat semayang, macam mana orang dapat sama-sama belajar menuntut ilmu, macam mana orang sama-sama dapat taat pada perintah Allah Ta'ala. Kerana bukan kita seorang nak masuk syurga. Sebab bila fikir datang, tuan-tuan, barulah ada tindakan. Baru ada tindakan. Fikir risau tentang bagaimana semua orang boleh amal agama, taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan fikir inilah fikir agama yang hilang, tuan-tuan, pupus pada umat akhir zaman. Semuanya nafsi-nafsi, apatah lagi fikir dunia, fikir harta dan sebagainya. Itu tak ada faedah.
Tapi kata Nabi, al-fikru nisful ibadah. Fikir ni, fikir agama, fikir akhirat, fikir je tuan-tuan, tak payah nak buat apa dah, itu dah kira ibadah dah, separuh ibadah dapat. Wa qillatu ta'am hiyal ibadah, dan sedikit makan itu satu ibadah. Masya Allah. Bila nak makan tu tuan-tuan, kita tak makan sampai kenyang, kita makan sikit je, sedikit makan sikit tu, itu adalah satu ibadah. Satu ibadah. Macam mana tuan-tuan? Boleh buat lepas ni? Seciput je nasi. Ciput je ni. Sikit sangat je ibadah. Dah. Belajar-belajar. Lepas tu orang tak ada, habis dia melantak semua. Makan hak sedikit tu, itu Masya Allah, al-ibadah, itu satu ibadah. Bila kata ibadah tuan-tuan, pahala. Bila kata ibadah, itu pahala. Makan hak sikit dulu. Kalau rasa nak tambah, tambahlah. Ini Masya Allah, bergunung tuan-tuan, bergunung terus. Lepas tu makan, ya Allah, dengan tak ada adabnya. Bismillah pun lupa. Habis semua dah tuan-tuan. Sebab tu dalam makan yang kita makan ni tuan-tuan, dia kat sana ada berkat, ada barakah. Makanan yang setiap kita makan tu, tak kira lah kita makan apa, di situ tuan-tuan Allah Ta'ala turunkan barakah, berkat. Berkat tu turunnya kat mana? Turunnya pada tengah-tengah makanan. Tengah-tengah makanan. Sebab tu Nabi khabar, Nabi kata apa? Al barakatu tanzilu wastul ta'am. Keberkatan itu Allah Ta'ala turunkan pada tengah-tengah makanan. Tengah-tengah makanan tu Allah Ta'ala turunkan berkat. Maka kata Nabi, fakulu, maka makanlah daripada tepi-tepi dulu. Tepi-tepi, sikit-sikit dulu tepi, bukan ngap terus tengah. Wala takul min wasat. Nabi kata jangan kamu duk makan hak tengah-tengah, sebab turunnya barakah tu pada tengah-tengah. Makan tepi dulu, biar dia mengalir berkat tu. Tu ada cara makan pun, ada SOP tuan-tuan. Tak, kita main ngap gitu terus, habis berkat tuan-tuan, tak dapat. Berkat kita situ tidak dapat. Sebab tu dalam makan pun kita perlu kena jaga seperti mana sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hak perut ni 1/3 dengan makan, 1/3 dengan air, 1/3 dengan angin. Jangan hak penuhkan semua satu perut tu dengan makanan. Menyebabkan bahawasanya boleh menyebabkan terlalu kenyang, dan sebenarnya kita melakukan perkara yang haram yang menyebabkan punca kepada segala penyakit dan kejahatan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin nu'umin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi SAW? Artinya yang lebih afdal, yang lebih terutama daripada kamu di sisi Allah Ta'ala, yang lebih lama kamu lapar. Yang paling afdal antara kamu di sisi Allah, kata Nabi SAW, ialah orang yang paling lama lapar. Sebab tu puasa kita panjang tu baguslah. Tak 8 jam, 10 jam. Makin lama lapar, itulah paling afdal kita di sisi Allah. Sebab tu tuan-tuan, ini jalan dia dalam pembersihan hati. Inilah riyadahnya tuan-tuan. Kena latih daripada ni, barulah hati kita akan bersih, jalan nak menuju sampai kepada hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dan berfikir, dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala, tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Jadi yang tadi afdal, yang paling terutama, yang hampirnya seseorang itu dengan Allah, iaitu dua.
Apa dia? Yang pertama lapar. Lapar tu yang lama, dan juga berfikir. Orang yang banyak fikir ni risau tentang akhirat, itu orang yang paling dekat hampir dengan Allah Ta'ala, dan juga orang yang paling lama lapar. Dan yang lebih dibenci, ini sebaliknya, yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah, iaitu Allah Ta'ala tak suka. Apa dia? Tiap-tiap yang banyak makan. Artinya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kalian, iaitu yang pertama orang yang banyak makan. Orang yang banyak makan, itu yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan banyak minum. Akulin syarubin, itu yang banyak makan dan banyak minum. Dan juga naumin, dan banyak tidur. Terlalu banyak tidur, banyak makan dan banyak minum, itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak benci benda tu, kita usahakanlah untuk jauhkan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala abnu adam wi'an syarran min batni hasbabna adam lukaimatun yukimna sulbah. Wallahu alam. Sampai situ dululah tuan-tuan. Kat situ ada perengganan bawah tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat dalam mukadimah permulaan kuliah kita pada malam ini, tentang iaitu loba atas makan. Sangat suka tamak kepada makanan ini asal kepada kejahatan. Dan perut ni tempat keluar daripada segala keinginan, yakni syahwat. Maka oleh demikian, dalam pembersihan hati dan perjalanan kita untuk sampai ke hadatillah Subhanahu Wa Ta'ala, maka perlu jaga pada bab yang pertama ini, iaitu usahakan supaya sentiasa kita jangan sampai terlalu kenyang bila makan. Bukan tak boleh makan, kerana Allah Ta'ala kata kulu washrabu, makan dan minumlah, cuma jangan sampai berlebihan yang menyebabkan perut kita terlalu kenyang, yang mana perut ni tempat keluar bagi segala keinginan, syahwat dan sebagainya. Artinya kita akan menyebabkan kurangnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kita menuruti hawa nafsu. Jadi mudah-mudahan sedikit daripada perbahasan dan pencerahan ini kita ada kekuatan untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kekuatan iman dan sentiasa membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela, mazmumah tersebut, dan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, menjadi asbab mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu jangan tinggalkan pengajian ilmu tasawuf, sibukkan dengan pengajian ilmu tasawuf, kerana ilmu yang wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Maka kata ulama, kalau kita biarkan, tinggalkan, tak ambil kisah dengan pengajian ilmu tasawuf, menyebabkan kita boleh mati dalam keadaan dosa besar. Na'udzubillah. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan. Panjang umur kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.